Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru masuk live. Jom kita pakai share untuk slot hadis kita pada petang ini. Assalamualaikum dan selamat petang semuanya. Slot. Waalaikumsalam untuk yang memberi salam. Selamat petang. Waalaikumsalam Kak Aina. Sekejap ya, saya cuba nak pin. Zaidah, tak nampak lah. Cuba tengok. Tak dapat. Waalaikumsalam, selamat petang. Yang baru masuk. Tak dapat. Cuba you tekan je. Suruh Mimi lah. Tak dapat. Waalaikumsalam Kak Aziza. Waalaikumsalam Kak Rosmanira. Jom pakat-pakat share, insya-Allah. Tak dapat. Sama-sama kita mendapat manfaat untuk slot hadis pada petang ini. Tak dapat pula. Pin. Oh, tak ada. Boleh pin. Okay, maafkan saya ada sedikit kesalahan teknikal. Okay, terima kasih buat yang sudah share. Yang belum share, boleh share sekarang. InsyaAllah tidak rugi pun anda share ya. Dah share kerana Allah. Okay, terima kasih Kak Sauda. Waalaikumsalam Kak Zumali. Okay, boleh kita mulakan sekarang untuk slot hadis kita. Tapi sebelum tu, buat yang belum mengenali diri saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hasfira dan saya berasal daripada negeri di bawah Bayu. Ya, Waalaikumsalam. Okey, boleh kita mulakan sekarang. Okey. Nak sembahyang asar ni, alhamdulillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey. Untuk tajuk bacaan slot hadis kita pada petang ini adalah berkaitan dengan menutup keaiban orang lain. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan aib? Seperti yang kita tahu, aib ni adalah sesuatu yang buruk yang dapat mempermalukan seseorang apabila diketahui oleh orang lain. Maka dari itu Islam melarang sekeras-kerasnya untuk kita membuka aib orang lain ataupun kerana membuka aib orang lain ini termasuk dalam perbuatan ghibah. Ghibah dalam Islam sama saja seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati.
Niat baca maksurat. Niat baca maksurat jam 5 nanti. Sekarang kita masih dalam set hadis. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Okey. Sebelum kita teruskan lagi untuk topik membuka aib orang lain, izinkan saya untuk terbalikkan kamera ya. Mana ni? Okey. Adakah suara dan gambaran saya jelas? Sekiranya tidak jelas, boleh komen di bawah. Wah, ada orang dari Indonesia. Selamat datang buat yang baru datang. Jom kita pakat-pakat share. InsyaAllah tidak rugi pun share. Sama-sama kita mendapat pahala dan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Gelap sikit, maafkan saya ya. Okey, adakah gambaran dan suara saya jelas? Terima kasih buat yang sudah share. Yang belum share boleh teruskan share. Waalaikumsalam. Kak Karimun dari Indonesia. Selamat petang ya Kak Karimun. Niat mempelajari hadis kerana Allah. Ya, insya-Allah sama-sama kita mendapat pahala dan manfaat pada petang ini. Okey, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi." Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah sentiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Riwayat Muslim. Okey, adakah jelas suara dan gambar? Terima kasih buat yang sudah komen. Waalaikumsalam untuk yang baru masuk. Jom kita pakat-pakat share. Okey, boleh kita teruskan? Alamak, nampak warna hitam ni. Kejap. Okey. Okey, dari segi bahasa, aib ni berarti cacat atau memiliki kekurangan. Aib ni diibaratkan seperti sebuah aurat, mesti dijaga dan tidak boleh disebarkan kepada orang lain, tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain, kerana dengan membuka aib orang lain secara tidak langsung, kita sama saja seperti melakukan ghibah dalam Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan ghibah? Ghibah maksudnya mengumpat. Perbuatan ghibah ataupun mengumpat ini disamakan seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Telah dikatakan Rasulullah bahawa Allah akan membuka aib seseorang yang suka membicarakan aib orang lain, meskipun orang tersebut menyimpannya dalam lubang sekalipun. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Waalaikumsalam Kak Sutiati. Teruskan Ustazah ya. Waalaikumsalam ya Kak Fatimah dari Singapura. Jom kita pakat-pakat share. Okey, tidak ada orang yang tidak berdosa dan tidak ada orang yang tidak melakukan kesilapan. Semua manusia melakukan dosa, semua manusia melakukan kesilapan. Cuma bezanya banyak ataupun sikit dosa kita, besar ataupun kecil, teruk ataupun tidak kelihatan ataupun tidak kelihatan dosa kita. Sungguhnya Allah lebih mengetahui dosa-dosa yang kita lakukan. Okay, jelas? Waalaikumsalam Kak Putri dari Kalimantan, Indonesia. Okey.
Kita teruskan lagi. Jika kita memandang dalam diri kita masing-masing, kita akan tahu bahawa hakikat diri kita yang sebenar sudah pasti akan mengakui ketaksiran penilaian kita terhadap Allah dan manusia. Oleh sebab itu, kita disuruh supaya banyak bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia. Janganlah kita mengambil sambil lewat dengan perbuatan kita terhadap manusia, kerana perlu diketahui bahawa dalam Islam setiap hal yang kita lakukan akan dapat balasannya, ataupun yang biasa disebut sebagai hukum karma dalam Islam. Jadi jangan kita menyakiti hati orang lain. Kita hendaklah sentiasa meminta maaf kepada manusia. Walau bagaimanapun, orang yang tidak sedarkan diri, dia lupa kepada dosa dan kesalahannya. Dia hanya memandang kepada kesalahan orang lain dan menghitung dosa-dosa mereka. Dia buat-buat tak nampak kesalahan yang dia lakukan, bahkan tapi dia pandang kesalahan manusia seumpama lebih besar dan lebih teruk daripada dirinya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan daripada sikap sebegini. Waalaikumsalam Kak Jimat Rokia. Waalaikumsalam. Terima kasih buat yang sudah share. InsyaAllah sama-sama kita beroleh pahala dan mendapat manfaat untuk bacaan surah hadis pada petang ini. Okey. Ini adalah perbuatan suka melihat kesalahan orang lain, adalah perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri dan mengundang permusuhan, mengundang persengketaan, mengundang pergaduhan, kerana kebiasaannya orang yang telah disebut-sebut kesalahannya itu akan bangun, dia akan lawan untuk membela diri atau cuba balas balik dengan mengungkit ataupun membongkar dosa-dosa orang yang telah mendedahkan keaibannya. Maka berlakulah sikap saling hina-menghina, aib mengaibkan, cungkil, mengungkit kesalahan, tuduh-menuduh dan sebagainya. Sebab itulah dalam Islam digalakkan untuk kita saling memaafkan orang lain, jangan melakukan ghibah, kita sentiasa bersangka baik dan elakkan perkara-perkara yang boleh mencetuskan permusuhan. Okey. Ustazah teruskan lagi. Assalamualaikum Ustazah, saya dari Indonesia. Waalaikumsalam Kak Zaskia. Jom kita pakat-pakat share bagi yang belum share. Waalaikumsalam buat yang memberi salam. Okey. Orang yang bijak ialah orang yang pandang ke dalam dirinya sahaja, lalu dia bertaubat daripada setiap dosanya dan segera perbetulkan kesilapannya. Dia tidak pandang aib orang lain, dia tidak pandang kesalahan orang lain. Dia cuba untuk tutup aib orang lain. Dia cuma jaga harga diri sendiri, dia jaga harga diri orang lain. Maka dengan sikapnya itu tidak wujud lagi sikap hina menghina, aib mengaibkan, tetapi yang wujud hanyalah suasana saling menghargai, saling menyayangi, berbaik sangka kepada orang lain, dan kehidupan pun akan semakin bahagia kerana tiada berlaku persengketaan, tiada permusuhan. Sebab itulah Islam sangat menggalak-galakkan umatnya untuk sentiasa menutup aib, sentiasa berbaik sangka, tidak menyibuk tepi kain tepi kain orang lain. Kata pepatah Melayu, saya pun terlupa sudah. Waalaikumsalam, tuan bersalam. Okey. Dalam keadaan tertentu dan sangat terbatas, memang perlu untuk menyebut kesalahan orang lain. Contohnya, okey, di sini ada suatu waktu yang kita perlu untuk membuka aib orang lain. Contohnya seperti menjadi saksi dalam suatu perbicaraan, ataupun untuk membendung manusia supaya jangan terikut-ikut dengan kejahatan seseorang, atau mendedahkan keaiban orang yang memang dengan sengaja telah membuka kesalahannya dengan orang yang memang dengan sengaja telah membuka kesalahannya di hadapan orang ramai. Contohnya seperti
sini Ustazah bagi contoh, ada aib yang diperbolehkan untuk dibicarakan. Contohnya, apabila menjadi saksi pelaku kejahatan, maka orang yang menjadi saksi boleh membuka aib si pelaku kejahatan di muka umum, ataupun seorang mangsa yang mengatakan aib seseorang pada orang lain sebagai bentuk untuk meminta perlindungan. Dan seorang isteri boleh membuka aib suaminya apabila sang suaminya tidak menunaikan kewajipan dan tidak memenuhi hak isteri serta melakukan tindak kekerasan, maka sang isteri diperbolehkan membuka aib sang suami untuk mendapatkan hak dan perlindungan. Itu adalah contoh-contoh waktu-waktu yang tertentu untuk kita diperbolehkan membuka aib. Terima kasih buat yang share. Maaf Ustazah undur diri dulu. Tak apa. Waalaikumsalam Kak Samina. Okey, tajuk kita hari ini adalah menutup aib orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahawa membuka aib orang lain menurut Islam adalah dilarang sama sekali. Mengumpat yang seumpama dengannya jika hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan dan mempermalukan orang lain, dan diperbolehkan apabila hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan keadilan dan mengungkapkan kejahatan. Oleh sebab itu, sebagai Muslim yang baik, lebih baik kita menjaga lisan, atau lebih baik kita berdiam diri dan perilaku selayaknya sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham semuanya? Itulah tajuk kita pada hari ini, menutup aib orang lain. Jadi sama-samalah kita, bukan sahaja untuk pesanan orang yang menonton live pada petang ini, tapi juga kepada diri saya, sama-samalah kita mengelakkan diri kita daripada berbicara buruk berkaitan dengan orang lain. Semoga kita dijauhkan daripada bersikap sedemikian. InsyaAllah sama-sama kita mengubah diri ya. Okey. Dan share. Terima kasih buat yang share. Izinkan saya untuk terbalikkan kamera ya. Alhamdulillah, terima kasih buat yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Sebelum saya tamatkan live pada petang ini, bagi sesiapa yang belum membeli kurma, sila dapatkan kurma sekarang. Memandangkan puasa pun semakin dekat. Jadi ini adalah, kami ada 500 gram dan juga kurma 1 kilogram. Untuk 500 gram ini berharga Rm55 ringgit. Untuk yang 1 kilogram berharga RM110, tapi tidak termasuk postage. Kami pun ada air zam-zam, ada Al-Quran Waqaf Ibtida. Untuk air zam-zam harga RM130. Dan untuk harga Al-Quran Waqaf Ibtida saiz A4 berharga RM70. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan produk-produk kami, boleh tekan link di bawah. Okey, harga tidak termasuk postage ya. Untuk Semenanjung harga postage RM10, Sabah Sarawak RM15 dan Singapura RM50 harga postage. Okey, bagi sesiapa yang ingin mempelajari alif bata ataupun Al-Quran, bolehlah sertai kami dalam pengambilan untuk bulan Ramadan. Ada kelas online, kelas bersemuka, kelas personal pun ada. Jadi anda boleh saja tekan link yang di bawah, yang di pin. Jom sama-sama kita perbaiki diri kita, perbaiki bacaan kita dalam Al-Quran. InsyaAllah sama-sama kita menjadi seorang Muslim yang sentiasa bersahabat dengan Al-Quran, insyaAllah. Okey, untuk bersemuka akan diadakan di Center Sungai Besi dan Taman Medan. Ada kelas tajwid, ada kelas asas, ada hafazan, ada talaki. Anda boleh pilih saja. Jadi tidak rugi untuk join. Memandangkan Ramadan pun paling dekat, semakin dekat. Jadi sama-samalah kita mengubah diri kita untuk menjadi seorang yang lebih baik pada
Ramadan kali ini. Faham Ustazah, tak boleh nak aib orang. Ya. Terima kasih untuk yang sudah join live pada petang ini. InsyaAllah saya harap anda semua dapat manfaat daripada perkongsian surat hadis pada petang ini. Dan selamat petang. Izinkan saya untuk mengundur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Kak Nuraini. Sama-sama Kak Zumali. Sama-sama Kak Sauda. Alhamdulillah, syukur.